Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, semalam memang sangat meriah lah. Counter banyak yang naik. Lepas tu dengan indeks pun hijau. Itu yang dimaksudkan kalau market cantik, market hijau. InsyaAllah kalau campak je jadi duit. Campak je jadi duit tu kena juga ada ilmu Kena ada ilmu, kena faham macam mana pergerakan chart tu. Sebab tu waktu dia merah, ambil peluang untuk study, untuk tahu basic at least macam mana nak baca chart yang kita faham lah. Sikit pun tak apa, asalkan kita faham dan kita tahu nak apply. Kita tahu nak menggunakan ilmu yang kita ada tu. Memanfaatkan ilmu yang kita ada. Supaya ilmu yang kita ada tu boleh memberi memberi orang nak kata pendapatan. Memberi apa cakap kita dapat untung lah daripada tu. Daripada ilmu kita ada tu kita beroleh keuntungan. Okey, so kita teruskan dengan tangko ke apa-apalah lah daily cantik, kolam baru nak siap. Lepas tu dia punya storage RSI. Okey. Storage RSI kalau kita tengok, okey, selalu kalau saya ada buat review, saya kata tengok dia dah cross atas 20. Okay, dia cross daripada bawah ni, biru atas merah. Alright, and then kalau dia cross atas 20 tu, kita dah boleh ready terus masuk untuk swing lah sebab time frame daily ni untuk swing. Okay, time frame daily untuk swing. Selalu kalau daily cantik, kita boleh cari peluang untuk entry dekat time frame kecil. Time frame kecil selalu guna 15 minit, 30 minit untuk intraday contohlah Dan untuk scalping lagi kecil lah. Time frame dia 5 minit macam tu. sebab kalau scalping tu hanya 1 bit 2 bit je kita nak. Itu lain. Kalau kita intraday mungkin kita akan cuba untuk dapat maksimum pada hari itu dengan cara trading stop. Alright. So kalau nak siap stop RSI 50, above 50 is bullish. So sangat cantik. Alright. Okay, kefahaman kita menggunakan awesome oscillator ni dicampur dengan MACD. This one is MACD, this one is line MACD. Yang mana biru, this one is line signal. Dia baru saja nak cross, baru saja bercinta, bertemu dan baru nak jatuh hati. Okay, kalau kita tengok dekat sini pun belakang background dia yang AO ni dah hijau. Lepas tu kalau kita tengok histogram MACD dah pudar, dah nak mendaki bukit balik, baru nak start dekat daily. Itu dekat daily daily kita swing boleh jadi seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Daily ni dia ambil masa panjang sebab satu candle tu satu hari. So candle satu hari dia baru nak bermula. Di mana dia baru saja breakout kalau ikutkan sinilah dia punya validation area 240. Saya pun masuk area sini juga. Dan semalam saya guna trailing stock lah. Saya follow harga sebab nampak dia cantik nak naik dekat time frame kecil-kecil ni. 30 minit 15 minit 30 minit masa tu sangat cantik. Contoh macam kita guna ni kan, dia baru saja cross up kalau kita guna indie lah. Kalau saya pun kena ada bantuan indie juga okey. Okay, macam ni kan, mula-mula semua downtrend. Okay, semua downtrend. Lepas tu dia punya semua EMA ni, dia dah squeeze. Lepas tu bercantum kat sini, dia start nak cross up. Lepas tu harga start dah naik dekat atas ni line biru ni adalah MA20. Okay, ataupun mid BB. Titik pun ni kita panggil line tengah untuk BB lah. Bollinger Band ni yang atas ni kita panggil apa, yang bawah ni lower. So di tengah-tengah, bila dia dah naik tengah, selalunya dia akan teruskan kenaikan. Dia start dekat 22 sen Kalau 22 sen, dia punya cut loss area sini lah, 2210. Okay, tapi yang ni awal ni tak masuk lagi. Saya tak perasan dia punya momentum tu. Saya baru dapat tengok semalam sebab dia masuk alert masuk alert bertubi-tubi tu dekat siapa yang follow GBS Gambar Saham Telegram, ada GBS charting channel. Okey, dia bila masuk alert banyak-banyak, try pergi tengok dekat platform ada tak lot-lot besar masuk. Dia semalam memang lot-lot besar masuk Maksudnya yang hijau orang nak beli tu ramai. Buy rate dia pun dah atas 50. So kat situ kita boleh ambil peluang untuk tumpang sebab kita tengok chart dah cantik. Okey.
So kat sini rasa saya pun gunakan ni lah. Satu guna indikator semua dia dah start cross up. Okay, dia cross up line biru. Lepas tu sini dia dah cross up. Yang ni adalah EMA 100. EMA 50. This one EMA 100. This one SMA 200. So dia dah cross up yang ni. Kita dah boleh orang kata masukkan dalam watchlist. Sebab memang sebenarnya dah boleh masuk banyak kali peluang. Satu sini rasa dia dah berjaya breakout 23 sen. Kalau kita dapat detect awal. Masalahnya saya baru dapat detect semalam. Okay, masa tu harga baru 23 sen. Dia baru start nak cross up semua line kat sini. Ni nampak tak? Semua line ni dia line 3 ni. Line traffic light merah kuning hijau ni baru nak cross up dekat sini. Dia cross up EMA 50. Selalunya EMA 50 tu nak start bullish lah. Nak start bullish untuk swing. So kat sini peluang 30 minit kalau kita nak swing, maksudnya kita kena tengok candle 30 minit. Satu candle 30 minit dah settle. Okay, next candle yang open tu atas daripada candle yang tutup untuk 30 minit. Okay. So okay, yang ni pula dia turun tapi tak melebihi candle yang sebelum. So okay, boleh teruskan lagi. Kalau kita tengok 30 minit lah. So kalau kita ikut trend 30 minit sekarang ni, dia baru saja cross up SMA 200. So permulaan uptrend yang baru. Dekat sini tu semalam saya kata siapa yang terlepas boleh tunggu breakout lah. Breakout ini kita tanda box sideways yang besar. Saya kata siapa yang dah terlepas, sebab kita dah tanda trend line kan, trend line dah buat, lepas tu box dah buat, tunggu pecah box dulu lah. Mungkin atas 270 macam tu baru confident untuk masuk lah. Okay, siapa yang terlepas boleh masuk kat 270 semalam tu. Okay, kalau kat sini tengok dia punya 265 270 tu lah. Kat sini dia punya ni. Lepas boleh masuk dekat situ dan pasang lah trailing stop. Tak tahulah ada orang masuk tak masuk. Sebab dia dah breakout. Ini sideways kan. Kalau kita beli kat atas ni macam 260, kita takut dia mampu lagi jatuh dekat 240 dan dia mampu lagi jatuh sampai 210. Sebab box dia besar. Ini untuk orang intraday tau. Intraday ke untuk yang orang 3 hari yang short term, very short term lah, bukan short term yang seminggu 2 tu. Ini short term yang 2-3 hari dapat profit dia belah. Cara dia buat box, dia beli kat bawah sampai box atas dia jual. Itu orang guna trading box. Turun biar. Tapi tu bila dia dah buat support macam beberapa candle duduk kat situ, lepas tu bunch ada satu candle yang bullish. Boleh makan candle sebelum dia masuk kat sini. Okay, selagi tak jatuh di bawah harga dia open candle tu, kat 215 dia tak jual lagi. Box dia 210, so mungkin dia punya kat atas 205. So dia masuk dekat mana-mana area sini tak kisahlah. 220 ke, 225 ke dia masuk. Dan dia expect nak TP dekat box atas. So semalam tu siapa yang dah masuk awal kat sini lah, dia mungkin dah TP lah dekat 270 265. Okey, waktu kalau kita yang baru nak masuk semalam kata, tak nampak awal-awal, tak nampak dia punya kenaikan. Last minute baru perasan, masa tu harga dah dekat 255. Harga dah tinggi lah. Tapi itulah sebab saya kata agak bahaya. Sebab kalau kita dah beli kat atas tu, takut dia cari balik lah bottom ni yang bawah. Dia start rebound pecah kat sini satu. RBS dia resistance dekat support dia 240. Masuk kalau dia bocor dia akan pergi cari turun bawah. Okey. Orang yang memang ambil bawah dia TP sini tak apalah. Ya? Yang baru nak masuk, dia tunggu kat sini 240 masuk. Sebab dah breakout dia punya, apa orang kata, ini dia punya resistance sebelum lah. Dia main-main kat situ. Sini dah berjaya breakout. So boleh lah kita masuk. Atau volume pun ada ni. Nampak kat bawah ni volume. Masa kita tengok pula. Ni kan. Nampak tak volume bar banyak ni. Orang beli banyak. Masa kita tengok pula dekat platform. Ramai orang nak beli. Orang nak beli. Chart cantik. Semua ni cantik. So kita beli ni lah. Macam sekarang. Okay, macam sekarang kalau ikut tengok 30 minit dah start overbought tau. Tu kat siapa yang jenis beli hanya 2-3 bit, dia akan TP lah pagi ni. Dia dah ambil profit lah pagi ni. Cuma siapa yang ambil awal boleh pasang trailing stop. Mungkin dia boleh pergi lagi sebab dah daily baru saja nak start. Siapa yang ada macam berhajat untuk ride the trend anti event, maksudnya nak ikut je follow trend tu menaik kan. Trend sedang menaik, trend sedang reversal.
reverse up, trend baru saja nak ubah naik ke atas, dia baru nak masuk, bukan baru nak masuk lah, dia nak mengikuti lah kenaikan tu, dia boleh pasang trend stop. Trailing tu adalah trend tu ekor, dia mengekori je. Kalau macam tu boleh. Cumanya siapa yang masuk berhajat hanya untuk intraday ataupun beli hari ni, jual tomorrow, buy today sell tomorrow tu, BTST. Sebenarnya dah start overbought lah dekat 30 minit. So 30 minit kita expect mungkin antara 9.30 pukul 10, je 10 lebih je tu orang dah start menjual, orang take profit. Okay, pagi ni mungkin orang take profit dulu dan orang masuk semula. Peluang untuk dia masuk semula sebab macam ni. Kalau 30 minit dah overbought, lepas tu okay, kita tengok sebelum ni paling tinggi, tengok overbought paling tinggi ni lah resistance dia. Dia kalau paling tinggi dia boleh pergi sampai sini je. Sebab ni resistance sebelum dia boleh pergi. Oh, ada lagi tinggi. Maksudnya kan counter Tenko ni boleh buat kerja gila, naik walaupun dah overbought kan. Buy rate dah tinggi pun dia boleh pergi lagi lah. Cuma je kalau tinggi kena hati-hati sebab bila dia sampai merah dia cross ke bawah balik dia turun. Nampak tak? Daripada overbought yang merah ni adalah kawasan overbought. Saya panggil overkano. Overkano tu sebab cari mati lah. Siapa suruh pergi duduk kat overkano, hangus lah duit. Ni saat-saat nak start, takut dia reversal turun ke bawah. Reversal turun ke bawah tu, duit nak hangus. Duit nak start hangus lah kalau kita biar. So kita hati-hati, takut dia turun ke bawah. Takut gunung overkano ni, dia bawa api turun ke bawah. Masuk dalam kolam. Masuk kolam tak apalah, orang collect balik. Itu orang yang baru nak masuk, okey lah. Kita kalau kata kita nak 2-3 bit, dia dah nampak merah tu, kita boleh start untuk TP lah. Kalau dia turun kan, nampak reversal turun, keluar dulu. Nanti lepas dia dah turun, masuk kolam, dia reversal up balik, dia dah cross up balik, masuk balik. Itu cara dia. Cuma siapa yang dah masuk awal, pasang je lah trailing stop. Mungkin dia tak turun sejauh mana mungkin dia turun. Kita pasang sekejap. Mungkin dia cari 255 ke support dia. Support gun. Hasil dia rebound. Mungkin. Okay, ataupun dekat sini ke. 245 ke. Kita tak tahu dia nak turun sampai mana. So, selagi tak kena kita punya trailing stop, biar je lah. Ataupun dia turun sampai line purple ni. Line purple ni dia punya SMA 200 kan. 260 ke. Kita tak tahu. Tapi dalam daily kita tahu dia akan teruskan kenaikan. Cuma time kecil dia turun dulu. Dia ada kebarangkalian untuk turun dululah. Takkanlah sehari tu dia kerja naik je, tak ada orang jual langsung. Tak ada orang take profit langsung. Harga pelik ada tak jumpa counter. Harga tak ada orang jual. Tak ada orang jual langsung. Semua orang beli saja. Tak ada kan. So kebarangkalian orang nak take profit tu tinggilah. Sebab kalau siapa yang dah beli kat bawah ni tak nak ambil lagi untung. Dah berapa banyak persen? 30%. So mungkin ada orang dah take profit. So kalau orang yang baru nak masuk, hati-hatilah. Mungkin boleh tunggu second round. Second round tu tunggu dia turun dulu, dia reverse up balik baru masuk. Orang yang dah beli awal boleh pasang trailing stop, ikut je harga. Macam saya masuk agak awal area sini, masa dia breakout ni saya masuk. So saya hanya pasang trailing stop. Selagi tak kena harga trailing stop saya ride je lah. Mungkin sebab saya tanda kat sini, mungkin dia pergi 30 sen dulu. Then next dia boleh pergi 340. Next yang atas ni sampai 585 maksimum lah. Kalau kita kuat jantung boleh lah ride je. Kalau nak ride je sampai 55 ni, tak boleh tengok time frame kecil lah. Nanti hati bergoyang. Kita dah beli awal. Kita tengok belum. Kalau dari segi indie pun, saya tutup sekejap lukisan. Dari segi indie pun, dia baru saja cross up mid BB. So kalau mid BB, kalau dia jaya bertahan atas mid BB atas 270, dia akan cari apa BB dekat 325 macam tu. So kita tak perlulah nak bimbang sangat kalau kita tengok time frame daily. Kalau kita tengok time frame kecil, kita akan risau sebab dia dah overbought. Time frame kecil untuk orang yang nak main short term dan short maksudnya 3 bit TP. So orang jual keluar balik, nak masuk balik 3 bit TP, orang keluar, dia pun keluar balik, orang start beli banyak-banyak, dia masuk balik. Macam tu lah orang yang main short tu, main kejap asal untung. Dia ambil contoh, dia ambil 200 dulu, 200, 300.
Okay, lepas tu kita tengok counter lain pula. Ambil lagi 300-200 counter lain pula. Dia tak right lah macam ni kan. Macam ni cross up ni dia tunggu right. Selagi tak patah dead cross tak ada. Ni dead cross kan. Dah keluar baru dia keluar. Itu orang yang untung banyak lah. Yang ROI tinggi-tinggi tu. Cross up kat sini. Kita pun nak cross up ni. Maksudnya kalau katalah dia betul lah follow macam dia punya pass. Okay. Maksudnya history repeat itself. Kalau lah dia follow history. Dia akan naik je lah, cari balik dia punya resistance atas ni 550 je tu kan. So keuntungan orang yang kuat jantung dia boleh je bila cross dia follow je line traffic light ni. Setinggi lah ROI dia dapat sampai 100 lebih. Tapi ni bukan kejap-kejap ni masuk kat sini 2002 March TP kat atas ni April. So dalam sebulan lah, lebih kurang hold sampai sebulan dapat ke atas ni. Tapi tak semestinya, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan. Tapi dalam masa dia sebulan 2 tu dia ada turun macam ni, sakit jantung. Ada harian ni sehari macam tak gerak apa. Hari kedua tak gerak apa, hari ketiga jatuh. Ada orang tak 3 hari tak nampak bergerak apa, asyik orang jual je, orang pun keluar. Padahal dia nak naik lagi. Dia lain tau. Orang yang daily selalunya orang yang kuat jantung lah. Orang swing ni orang yang kuat jantung dah. Orang yang emosi dia tak tak terganggu nampak orang jual. Selagi mana support dia jauh lagi kan. Dia beli awal, dia nak risau apa kan. Selagi dia di atas mid BB dia tu dia nak right je. Mid BB yang biru ni lah lantak. Tapi juga dia jual kat sini satunya kalau dah line traffic light. dah menunduk, semua dah start cross ke bawah, jual je lah. So candle pula dah mengatasi candle bullish. Bearish ni dah mengatasi bullish yang sebelum. Dia dah makan yang bullish. Macam kita nak beli candle bullish dah makan yang bearish sebelum, kita beli kan. Kalau nak jual candle bearish dah makan yang bullish sebelum, keluar je lah kat area sini ke. So keuntungan, katalah keuntungan maybe lah tak dapat sampai atas ni. Mana kita nak tahu harga akan naik lagi kan. Ataupun akan turun. So tak mungkin kita dapat TP atas ni. Kecuali kita buat trailing stop. Katalah trailing stop pun mungkin dapat 3 bit sebelum. Mungkin atas ni kat 550 tak dapatnya atas sekali. Kalau orang yang atas sekali ni dia tak ada apa-apa teknik saya rasa. Dia tak ada apa-apa teknik. Teknik dia macam mana orang nak beli. Macam mana dia beli kat sini. Dia boleh jual sampai atas gunung sana tu. Macam mana dia nak tahu tu. Kecuali macam dia tengok kat weekly ke. Contoh dekat weekly. Tak tahu nak cakap Kita tengok macam mana orang boleh TP atas sekali. Mungkin dia tengok dekat weekly ada start still tak boleh kat sini nampak stick kat atas. Mungkin okey lah boleh diterima. Mungkin 90 tu dia start nak TP. Secara logiknya orang tak tahu pun itu adalah paling maksimum dia boleh pergi. So tak logik dia nak boleh TP paling atas sekali harga boleh pergi. Dia beli kat paling bawah dia TP paling atas. Mana dia tahu harga tu paling atas dan akan turun kan. Selalunya bila dah start turun, dah start orang terlibas balik lah. Corner kalau reversal up yang ni daripada bawah naik ke atas, ni reversal down. Dia start reversal, candle pun dah nampak sehari dah jual. Sehari tu orang nak jual je, tengok esok orang nak jual juga. Keluar je lah. 2 hari berturut-turut jualan selonggok Yang ni macam masa permulaan orang asyik beli. Banyak orang beli daripada orang jual. Hari yang orang nak jual ni, orang take profit dan harga nak start turun tu, harga nak junam. Hari kita tu tengok, perasan orang nak jual banyak jual. Beli sikit, orang yang jual yang banyak. Orang jual, seller mengatasi pembeli, buyer. So tengok the next day pun sama juga. Kalau still nak hold tu tak tahulah. You dah untung daripada bawah atas ni, dah beratus sen. You still tamak, you nak guna teknik harapan. Yang you sangka akan naik. Teknik harapan ni bahaya. Kalau dia rasa tak nampak return nak turun ke bawah balik, keluar je lah. Ambil je profit tu. Macam ni baru nak start kan untuk daily. So kita expect boleh pergi jauh lagi lah. Sini. Dia baru nak naik atas mid BB ni. Boleh hold lah sebulan 2 macam tu. Tapi macam ni sebulan je kan. Tapi market tak cantik. Takut nanti tak dapat pun nak ride trend yang cantik macam ni. Nanti kita bimbang lah. Kalau tu jantung mampu ke bertahan. Sebab mungkin ada sehari 2 tu dia tak bergerak langsung ataupun asyik jual. Tapi dia jual tak mengatasi jual hari sebelum. Macam ni dia jual tapi dia tak makan bullish. Still ada bullish candle kat sini.
So dia ada potential rebound. Lepas tu dia punya ni pun tak cross ke bawah lagi. Merah tak cross kuning kan. Macam ni merah dah cross kuning kena keluar lah. Lepas tu apa lagi? Adalah kita nampak beberapa signal yang memang out. Counter ni dah tak boleh nak hold dah. Tak boleh belah dah. Tak boleh nak pergi dah. So kita keluar lah. Macam ni macam baru nak start. Tak perlu nak keluar lagi. Kalau yang beli awal. Kalau yang beli dengan niat untuk BTST atau peperangan 2 hari 3 hari. Ataupun sekejap je dia nak intraday macam tu. Kalau dah time frame kecil dah start nampak orang dah start jual. Dah overbought kena keluar lah. Kita kena tahu kita ni orang macam mana. Kita nak pegang lama ke tak ke apa ke. Kita sendiri yang tahu. Sebab tak sama. Kalau yang orang swing lama. Dia okey je orang jual. Selagi tak kena harga dia masuk tu. Ataupun selagi tak kenal lah beberapa bit dia follow kan. Macam saya takkanlah saya masuk harga 235, 240 tu. Saya nak tunggu harga turun sampai 23. Sekarang dah 280 kan. Takkan saya nak tunggu biar dia turun sampai harga saya masuk pun saya nak keluar. Oh dah kena aku punya entry aku pun keluar. Takkan lah saya mesti akan ambil untung. Kalau dah turun banyak bit tu 4 bit sampai macam tu saya keluar je lah. Nanti dia reverse up masuk balik. Macam tu ambil untung dulu. Sekarang ni dia tak turun kena train stock saya. So saya ride je lah dulu. Dan nampak daily pun baru nak start. So tak adalah saya nak cuak sangat. Kalau daily tak nampak langsung bayangan gurauan macam nak naik. Buat apa kalau dia dah turun 2-3 bit keluar je lah. Ambil je lah keuntungan yang ada. Ini daily cantik. Daily pun nak naik. So tak perlulah bimbang sangat time frame kecil tu nak turun. Lain. Tapi kalau orang yang baru nak beli last minute harga tengah naik tu 270 macam tu dia baru beli kan. Dia kena bimbang lah. Kena bimbang lah time frame kecil dah nak turun kena keluar dulu lah. Untuk 200 ambil lah dulu. Okey. 3 bit ambil lah dulu untung tu. Nanti masuk balik. Siapa yang time frame siapa yang masuk awal boleh hold. Siapa yang masuk baru nak bawa ni dia ada ke barangkali nak turun. So boleh ambil dulu untung tu. Ni dah tinggi sangat. Takut dia turun. Takut orang take profit. Orang dah beli bawah dia nak ambil untung. Dia pun nak guna duit dia. Okay. Hati-hati siapa yang masuk. Baru nak masuk. Siapa yang baru masuk tengok tablet kecil. Cari dulu biar dia turun dulu. Dia reverse balik naik atas. Masuk. Lama pula kan tu tengok. Okay, kita pergi daily dulu. Kalau daily cantik, insyaAllah boleh masuk dekat time frame kecil. Okay. Cantik tak daily? Cuba cerita kat saya. Kan duk tengok saya punya review every week. Saya sudah ada 200 video lah saya dah buat. Faham tak faham kita? Duk cerita saya pun duk cerita benda sama. Tu orang tanya soalan sama. Kadang-kadang saya macam aduh aku dah cerita ni. Tak tengok video aku lah tu. Ni divergence besar. Nak naik tinggi lagi ya times. Divergence sebesar alam ni. akan buat bukit sejauh mana turun. Tu dia nampak tiga segi ke bawah ni. So dia akan naik lah divergence dia. Faham tak? So dia punya nak naik tu jauh lagi. Kalau daily tengok kolam baru nak siap saja. Boleh masuk lah cari tampil kecil. Sebab daily cantik baru start. Ini lah masa ni siapa yang dapat detect semalam tu. Dia dah cross above 20. Kalau ni nampak ni dah start dah reversal. So bullish mengatasi yang bearish. Beli. Masuk. Dia dah masuk awal lagi dah kat sini dah masuk dah ni lah. Breakout 30 sen masuk. Orang yang 30 sen masuk, hold je lah. Buat training stop. Pasang 4 bit belakang. Undur pula. Follow je trend. Dia baru macam sama juga macam perangai tadi Tenko. Dia baru saja melepasi mid BB. So ride je lah. Selagi dia tak bocor mid BB. Mid BB sekarang 330. Mungkin letak bawah sikit. Dia mungkin 320 kat loss. Cakap loss lah. Kalau yang beli kat bawah ni bukan kat loss. Keuntungan. Tapi keuntungannya tak banyak lah. Tak adalah dia keuntung yang atas ni. Sebab dia tunggu bocor yang mid BB baru keluar. Tapi keuntungan untuk dia pula, selagi harga tak bocor tu dia boleh ride sampai ke atas gunung. Selalunya atas mid BB tu
Memang boleh pergi jauh lah. Harga kalau mampu je. Mana hilang je saya punya ini. Sebenarnya kalau dah biasa tengok video saya tak perlu terang balik pun. Dah tahu dah cerita benda sama je. Okey. Ni kalau dia berjaya cross atas Mid Baby, selalunya harga tu boleh naik sampai setinggi alam. Mid Baby tu 20 days. Kalau dia berjaya memecah resisten 20 hari sebelum, so dia makan naik je. Kalau dia dah bocor support 20 hari sebelum, selalunya akan bocor. Tambah dia bocor 50 hari sebelum. Support yang 50 hari sebelum pun bocor. Goodbye. Sampaikanlah salam. Okay. Alright. So seterusnya kita dah tengok cantik dekat Daily. Baru saja korang cross. Kat sini pun nampak watchlist. WA tu watchlist. Sila masuk dalam kita punya watchlist. Cari peluang nak masuk sebab dia cantik dekat Daily. So tengok time frame kecil-kecil. 15 minit ke 30 minit. Suka hati. Ada peluang tak? Dia jatuh dulu. Siapa belum masuk, tengok peluang. Cari peluang, dia turun. Sekarang dia bertahan dekat support 34 sen. Tengok dia ada overbought tak? Okey, cantik dia overbought. Cantiklah dia overbought. Untuk orang yang tak masuk lagi. Okey, macam ni. Dia overbought merah. Dia turun, dia cross ke bawah. Biar dia turun. Kita tak tahu harga nak turun sampai mana. Kita nak masuk. So kita tengok masa bila dia cross up balik. Bila dia start reversal, turun market, pusing balik. Tadi pusing tu kita ni lah kata apa ni kata apa ni rembat time ciluk time corner. Ciluk time corner. This one is corner. Dia turun Juna tu dia nak naik balik bukit. Ciluk time corner masuk. Okay. This one sama guna stop RSI. Siapa yang guna stop RSI tengok. Okay, dia turun. Biar lantak dia nak turun sampai mana. Kita lantak dia. Biar dia turun. Sebab tak masuk lagi kan. Kalau dah masuk, Daily cantik. Pasang je lah trailing stop 4 bit sebelum ni. Follow je harga. Nanti harga naik, kita pun naikkan kita punya trailing stop. Ikut 4 bit. Suka hatilah siapa guna 3 bit sebelum 3 bit lah. 4 bit lah. Siapa yang ikut 5 bit sebelum. Okay, guna 5 bit. Ikut masing-masing ya. Okay, masing-masing risiko risiko dan reward. Risk dan reward masing-masing tak sama siapa yang sanggup rugi 300 so 300 je lah dia boleh mampu tanggung rugi. Siapa yang jenis nak untung 300 so 300 dah dapat, keluar je lah. Contoh, siapa yang lah dia punya expectation tinggi, dia nak 2000 riban, then dia tunggulah. Jauh sikit dia punya support untuk cut lossnya. Okay, so ni dia turun kan. Biar dia turun. Dekat 15 minit nak turun, biar. Tunggu dia cross up balik, masuk. Tumpang masuk. Sebab Daily cantik. Kita tahu Daily cantik, dia akan pergi naik juga. Cuma tampil kecil turun dulu. So peluang tu masuk. Orang yang kat dalam dah masuk awal-awal tu. Orang yang kat dalam dah masuk dekat harga 30 sen. Nak keluar apa? Kalau apa? Dia turun sekejap, mungkin dia turun apa, retrace sekejap. Pullback. Retrace orang tu, retrace berapa persen. Saya pun dah lupa dah. Tak kisahlah saya nak cerita, dia turun dulu. Dia buat pullback kan, dia buat retracement sikit. Dan dia naik balik lah. Okay. Tapi dia turun naik je lah. Dia turun naik ke. Sebab dia kadang dia overbought tu, dia boleh pergi jauh lagi kan. Overbought tapi overbought macam mana ke turun. Siapa tak masuk boleh masuk. Siapa kat dalam tak perlu keluar pun lagi. Time frame Daily cantik, biar je lah. Kolam pun nak siap ni, baru start tak overbought pun. RSI baru atas 50 lah. Hai. Jauh lagi boleh pergi. Baru nak start je pun game. So, jangan gelabah. Cumanya jangan sampai harga kita masuk itu tengah dah untung jadi rugi pula. Agak-agak pandai-pandai lah nak hidup. Cuma nak cerita dia cantik lagi Daily, jauh lagi boleh pergi. Tapi tak tahu lah kena hold seminggu, 2 minggu, 2 bulan ke. Kita pun tak tahu berapa lama dia nak ambil masa nak naik panjat gunung atas tu kan. Tapi kita follow je lah, ikut dia. Tapi ikut rapat nanti dia tahu. Dia tahu ada orang ikut Jadi kita pergi jual kat dia. Jangan. Dia orang nampak naik tu follow jauh sikit. Jangan duk rapat sangat. Selalu kalau 2 bit belakang memang dia undur lah. Dia naik kan.
Macam ni kan, dia naik 37 sen. Lepas tu dia patah balik, dia tutup apa? 34. Oh, lagi melampau macam. Dia tengok ada. No. 360 Oh, 355 ke 350 dia naik ni. Lepas tu dia tutup kat mana? Dia tutup kat 34 sen. Berapa bit tu dia undur ke belakang. Kalau kita tunggu ni, terkena tak? Dah terkeluar, dah terprofit, dah terjual. So agak-agak lah nak ikut dia. Mungkin 4 bit ke belakang lah. Dia agak-agak dia jual-jual tu tak kena kita punya harga yang kita letak stop loss tu. So dia naik nanti kita follow lagi letak ubah-ubah kita punya trend stop. Kalau tak faham menata apa ada trend stop follow-follow ikut-ikut ni. Kita tengok video saya dah buat kita dah buat tu, tengok je lah. Free je pun. Tak kena charge. Orang duk charge mahal-mahal tu. Saya dah buat dah video. Saya pun tak kelas berbayar juga. Dah bagi yang percuma, ambil lah yang percuma tu, hargailah ilmu itu. Jangan tanya banyak-banyak sangat lah. Jenuh saya nak menjawab seorang-orang. Saya pun ada masa saya nak terik juga. Saya pun ada masa saya pun nak kena study tau. Saya pun nak kena study. Saya banyak tak tahu. Masa saya nak perlu masa untuk saya study, perlu masa untuk saya punya family, perlu makan masa untuk saya sendiri jugalah. Banyak nak buat improvement, nak mengaji apa lagi. So tak boleh nak mengganggu kerja saya nak buat saham untuk orang je kan. Untuk diri sendiri jugalah. So orang masing-masing ada masa masing-masing, studylah masing-masing. Ilmu apa tu kita dah share. Saya dah share apa benda saya tahu semua saya share dekat dalam video tu. Tengoklah balik video-video saya. Okey. Memang nampak cantik boleh pergi jauh. Kalau nak main melukis je lah. Nampak apa? Kadang indie senang kita nak terus nampak apa yang jadi kan. Lukis tu macam boleh nampak macam buat kajian sikit. Ambil dia punya ni channel okey. Breakout ke mana tanda. Ni dah tanda satu, next sini. And then mana lagi? Mana lagi kita nampak dia banyak duduk bertapak situ. Tanda saja. Kat situ, area situ macam support banyak tak? Mana dia duduk main berlega-lega. So mungkin dia pergi cari sini, tintong sini. So sini ada gap. Dia akan main tutup gap sini, ada sini. Lukis apa itu nampak kat cat. Lukis. Jangan malas. Nak buat duit apa pun mana ada. Kita duduk kerah kejong situ. Mesti ada kena buat something juga. Kena ada movement lah. Kena ada energy dalam hidup kita ni. Right. So terus sampai sini halangan dia. Mungkin dia pump bola. Bola kan melantun turun bawah. Pump pergi sini. Turun bawah. Pump pergi sini. Turun bawah. Pump pergi sini. Dia macam naik turun macam ni. Keteng-keteng. Ding dong. Teng-keteng. Ding dong. Tang ding dong gedang naik, lepas tu boom juna. Dia ada pergerakan dia tahu, dia ada rhythm dia, pumpang. Tengok ni, bukan hari-hari dia nak naik. Yang beli awal tak jual macam ni kan. Yang masuk bullish engulfing ke apa tu, ini kat loss dia. Ataupun dia boleh ambil yang rejection candle kat sini, sentuh harga dan rebound. Okay, kat loss dia kat sini. Dia entry lambat. Katalah dia entry lambat dekat berapa ni? 350. Lepas tu hari kedua, kena harga aku masuk. Turun daripada harga aku masuk, sakit jantung. Tapi dia ingat nak swing kan, dia nampak ada bullish nak reversal kan. Lepas tu dia nampak ini semua cross up kan. Belum lagi cross down kan. So lantak bila dia nak lantak. Atau esok tu naik tinggi, tak nak tipi lagi, nak swing. So janganlah gabra. Tak kena kat lah kita jauh tu. Lepas tu merah hari ke pertama dia tak macam nak mati. Sakit jantung. Hari kedua, seronoknya naik tinggi pacak. Hari ketiga lama jatuh. Bugi dah. Bugi banyak dah ni. Ini dah kat loss kat sini. Padahal dia dah buat trading plan dia kalau kat sini ataupun kat sini. Sebab dia memang kena agak-agak kalau boleh engulfing ke Morobozu, selalunya dekat harga open ni lah kita punya kat loss. Kalau dia dah kena balik harga dia naik tu, menipu lah nak turun tu. Fake breakout. Yang macam ni, dia turun, memang turun tapi 1/3 candle. Separuh candle yang bulat ni. Right je lah, tak kena apa Ni dah ke mana-mana dah untung lah pun. Berasap dah. Yang ni pun sama.
delete balik. Ni. Katalah hitam pihak Morbozo ni. So kalau kita mana 290 sanggup tak? Sebab apa kita nak swing sebulan? Nak swing se atas gunung. Masuk kat sini. Masuk 340. Lepas tu hari ni katalah dia naik kan. Lepas tu lusa jatuh daripada kita beli sampai sini. Alamak sakit jantung aku. Aku masuk 340 dia turun sampai 320. Ay. Siapa tak kuat jual. Padahal dia tak kena lagi pun 295 ni. Tapi kalau dia beli 340 290 ni takkan sakit jantung. Dah berapa bit. Rugi banyak kan. Tapi siapa yang faham ilmu tu yang dia takkan mari balik. Kalau dia mari balik tu maksudnya dia memang bukan uptrend lah. Bukan reversal up, dia fake breakout lah. Bukan dia fake je nak kono-kono acah-acah nak reversal naik ke atas. Sebenarnya dia naik sekejap untuk dia junam. Maksudnya jerung perangkat bilih-bilih, mai beli. Mau bilih pun cantiknya time. Sekali dia libah berdebuk jatuh turun. Dia dah dapat untung makan kat sini. Dia jual je lah. Itu fake lah. Sampai harga turun sampai 290 tak cabut lagi tu ada masalah lah tu. Tak faham betul lah tu ilmu tu. Kalau kata hebat sangat sampai sini lah. Rejection dekat sini lah kan. 270 tak keluar juga. Dah bocor 270 tak keluar kan. Tak tahu apa masalah dia. Beli 340 sampai ni sini dah bocor tak cabut juga dengan teknik harapan. Tak kita tengok dia turun sampai ke bawah tanah. Agak-agak lah nak kena hold pun. Katalah kita punya kat last kat sini. EP FOMO, fear of missing out, kejar agak 340 EP. So selagi tak kena dekat sini, biar je lah. Sebab ada kebangkalan dia boleh naik sampai puncak kan. Orang yang kuat jantung dia peduli apa. Dia nak TP kat 530. Tak kisah sebulan ke 2 bulan dia target dia memang ni boleh pergi. So tak payah tengok lah tapi kecil tu duk turun naik turun duk gabra. Kita tengok je lah daily kalau dah nak swing lama. Nak swing pakai atas ni. Tengok ni berapa bulan ni. Dia breakout kat sini. Kat last dekat sini. Okey. Ni sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 hari. 25 hari? Sebulan 2 bulan lah kan. Ada cuti apa semua tu. Lebih kurang sebulan. Tadi pun tengok sebulan 2 kan. Sebulan lah. Sampai kat puncak. Yang ni pun mungkin sampai sebulan sampai kat sini ke. Kadang-kadang tak jerung tu gila duit. Seminggu dah settle sampai atas puncak. Kadang-kadang jerung yang jenis slow. Atas ni jerung yang jenis macam mana? Kalau dia jenis jerung slow mungkin ambil sebulan 2. Kalau jerung yang jenis tak sabar, kerja nak makan cepat, sehari dia pergi naik pacak bagi ni macam ni. Candle yang daripada ni buka macam harga paling bawah apa 440 dia boleh pergi sampai 535 dalam masa sehari je. Dalam masa sehari perbezaan harga tu sangat tinggi, punya bid dia punya kenaikan tinggi. Kalau dia nak bagi gila dia naik sampai puncak terus sampai kat 440. Next dia pergi terus 530. Suka hati dia lah. Jerung tu institution, operator, geng-geng yang duit ada berjuta-juta ni bukan macam kita ni. Geng yang banyak duit tu dia suka hati dia nak push. Dia push orang dia lah yang nampak 1000 lot masuk, 500 hijau masuk beramai-ramai tu. Dia tengah push harga. Masa dia jual pula yang merah-merah beribu-ribu lemon tu keluar. Dia lah tu. Okay. Time daily cantik. Itu je nak cerita dia. Panjang-panjang. Time break kecil, biar tunggu dia turun dulu siapa tak masuk. Siapa yang nak swing tak payahlah tengok sangat time break kecil tu. Buat sikit jantung je. Tengok je lah yang daily tu. Tak bocor mid BB. Biar dulu. Siapa yang nak swing lama, tak bocor dia punya harga open malam tu. Biar je lah dulu. Siapa nak swing lama sebulan tu. Okay. Siapa yang jenis pasang trailing stop, pasanglah 4 ikut harga semasa 4 bit 5 bit ke belakang supaya tak kena dia tak undur kena kita. Nanti dia naik ubah dapatlah kita follow. Macam saya macam manalah selalu boleh dapat follow macam tu harga tinggi tu. Bukannya firasat dia nak naik apa benda kan, saya pasang trailing stop lah, follow je lah. Follow ikut harga. Gitu. Alright. Atan cantik. Lagi apa dia news hari ni?
Apa telur kan. Telur, ayam, minyak kan. Semua nak tak ada subsidi. Mungkin ada rumours orang bayar yang rumours sebab sentimen telur, ayam dan minyak masak. So orang pakat-pakat beli kelang kabut. Maybe juga. Ini pun nampak macam ada double bottom. Naik, turun, naik. Dia punya buat HL. Dia punya low tak turun melepasi low yang sebelum. So dia nak buat kenaikan sampai kat sini. Kurang-kurang lah pergilah cari balik 490. Kalau kat puncak 510. Nampak dia pun nak start je daily. Lepas tu dia baru je cross atas mid BB. Orang yang sakit jantung akan nampak weh dia turun. Tapi kalau dia turun, katalah sini kita punya cut loss kita kat bawah 40 sen. EP FOMO 440 tu lagi lagi tak kena bawah 40 sen. Biar je lah. Merah dia mungkin dia turun separuh lah. 420 lah. Biar. Sebab kita nak TP dekat 490. Itu panggil risk and reward. Berapa risk tanggung-tanggung lain orang lain Jangan duk follow-follow pula. Nanti kata Syahidah kata selagi tak kena 440 tak payah keluar. Lepas tu duk merugi je mereput duit. Ikutlah masing-masing saya lah ikut saya. Okay. Ni saya kata kalau ada orang yang FOMO semalam nampak sedar dia tengah naik lah. Dia pun beli. So kat loss dia dekat kat sini 7% kat loss dia. Keuntungan dia nak sanggup tanggung 12%. Berbalik tak? Berbalik ke tak berbalik? Risiko dia nak rugi 7%. 7% kira duit sendiri ada berapa? 7% banyak mana loss. Sanggup ke? Kalau rasa tak sanggup naikkan sikit kat sini ke? Okay 5%. Rugi aku sanggup tanggung 5%. Kalau yang jadi kira duit, rugi aku sanggup tanggung sampai RM300 je. Rugi yang aku sanggup tanggung RM5,000 je. Siapa yang modal besar, mungkin rugi je, maksimum rugi dia sanggup tanggung RM1,000. Keuntungan yang dia nak RM3,000. Contoh, satu ni sebah 3. Ataupun dia nak untung RM2,000, dia sanggup rugi RM1,000. Satu di sebah 2. Ataupun orang yang gila pasang trailing stock, follow je. Ride the trend, ikut trend. Selagi trend tu uptrend, tak payah jual. Mula trend start nak buat downtrend, jual. Mungkin dia dapat dia masuk RM20,000, dia untung RM5,000. Tak tahulah. Saya tak tahulah berapa-apa lah dia untung kat situ orang yang ride panjang. Yang dia pergi biar je tu. Yang dia biar. Okay, dah lepas resistance sini. Dia duk main dindang-dindang sini, dia biar. Dia nak target kat sini pula 545. Dia tak keluar-keluar daripada bawah dia beli sini. Tahulah dia. Kalau ikut orang yang pasang yang ilmu candle validate dekat sini, dia dah beli Dia makan candle sebelum. Katalah paling awal dia beli kat sini 420 contoh, ataupun atas sikit lah. 430, 425 lah, bagi diskaun kat dia. Dia beli 425, so dia ride lah sampai kat atas gunung sana. Okay. Kalau kata orang yang beli daripada reversal bawah, terror benar. Secara logik ni teknik harapan. Orang biar confirm dulu dia dah break up baru masuk kan. Teruk-teruk kata awal pun. Dekat daily 415 kot. Harga dah makan yang sebelum. Dah break up baru dia masuk. Okay lah. Sebab dia nak ride jauh. Orang dah beli awal, follow je. Tak perlu nak takut-takut. Okay, orang yang baru nak masuk, saya kata daily baru nak start. Kolam belum siap. Kolam masih ke bawah lagi. Tak cross up lagi. Semua segalanya baru nak start. Allah. Tengok template 30 minit. Ada peluang tak untuk kita yang belum masuk nak masuk? Yes, ada peluang. Tengah merah. Bila dia merah, dia overbought. Mungkinlah dia naik canak-canak hari ni. Lantak dia tengok esok pula. Kot dia turun petang ni ke dia turun pagi esok. Kan? Ni dia overbought kan? 30 minit kan? Overbought start merah. Tengok balik dia di tangan merah dia sebelum. Oh, jauh dia boleh pergi. Okay, ni tangan. Maksudnya mungkin dia boleh pergi sampai atas ni lah. Merah dia tu sampai atas ni. Lepas tu turun. Tak tahu lah berapa hari ambil masa. Yang ni, dia start merah. Sekejap kita ambil ala-ala konon-konon kita follow yang ni. Separuh kan? Baru nak start kat sini. So kat sini 2 Jun. Untuk sampai dia turun cross up bawah ni adalah
Cross up bawah ni 7 Jun. Maksudnya kita nak tunggu turun nak sahur tu lambat lah. 7 Jun. Maksudnya waktu merah ni banyak hari dia masih mampu naik harga. Maksudnya sini 2 sampai 7 Jun seminggu hingga 2 minggu duduk main harga atas lagi. Sebenarnya duduk main lagi. Duduk naik lagi harga. Walaupun dah merah overbought, orang tetap beli. Orang tetap berminat lagi. Walaupun dah tahu terlampau ramai orang membeli. Tapi semua orang yang membeli tu tak mau ambil profit. Dia duduk main kat harga atas je. Itu banyak kali peluang lah. Banyak kali peluang lagi. So yang tu macam tu kena tengok time frame kecil lagi lah kalau nak merempit. Kalau intraday kena tunggu dia turun lah. Tak pasalah bersabar. Sebab kita dah terlepas peluang masuk. Peluang masuk awal lah. Kalau rasa nak masuk sekarang boleh. Pasang trading stock lah sebab daily baru nak start. Okay, daily baru nak start. Okay, tengok. Dia turun bawah ni dia start pun nak cross up balik bila? Kat sini kan. Okay. 2 sampai 7 dia duduk main kat atas. Rasa dia ambil masa untuk turun 7 9. 2 hari dia turun. Lepas tu dia naik. Semasa dia turun 2 hari tu biar masuk merah tu biar kena perhatikan watchlist untuk ambil masa dia cross up. Sebab daily nampak cantik kan. Masuk dalam watchlist dulu. Biar dulu dia turun. Kena alert lah nanti bila dah cross up. Pasang alert kat sini. Bila dia turun biar dulu. Contoh dia tengah turun sampai ke bawah botol ni. Okey biar. Lepas tu. Pasang alert. Tambahkan alert ni. Tambahkan alert. Bila dia cross up. Contoh. Merentasi apa benda lain ni ke atas. Merentasi ke atas, merentasi lain kat atas dia bunyi. Alert kat kita. Ini tak boleh buat lah sekarang. Dia asyik bunyi jam ni tunggu dia turun dulu. Tapi dia nak turun ambil masa lama kan. Maksudnya harga nak naik lagi. So kita tahu kena guna time frame lebih kecil daripada tu. Sebab time frame dia 15 minit 30 minit dia still duduk main kat atas lagi. Alright. So time frame 15 minit pula kita tengok. Ada peluang nak turun? Yes. Biar dia cross ke bawah dulu. Sebab ni dah terlepas. Kalau dari segi kita lukisan pun dia dah neckline dia. Ini neckline dia. Ini bawah rejection candle. Lepas tu kita nampak okey kebangkalian. Dia buat salsa. Kalau dia buat salsa dia akan terus naik je. Kalau dia buat salsa dia bermain-main dekat harga 440 435 tu. Close. Alright. Dia bermain, lepas tu dia boleh pergi 50 sen. Alright. Tapi kalau kata dia bocor, dia tak berjaya sustain dekat bahagian ni, kita buat kotak. Jangan malas, sila lukis, nak duit kena rajin. Okey, kalau kata dia bocor, aduh. Bocor 430, takut dia buat handle. Dia adalah sekat handle, tetap akan naik tapi dia turun dulu. Okey, nanti tengok. Dia jenis nak turun dulu ke dia dah maintain dia naik. Pasanglah Indi. Masa ni lah kita menggunakan Indi. Kalau dah kita punya lukisan kita blur-blur apa nak jadi ni. Tengoklah movie average apa semua ni. Okay, harga tak bocor MIC-BB. Biar lah tengok dekat 15 minit. Lepas dia naik atas MIC-BB, mana dia duduk bocor? Tak bocor kan? Tengok ni bila dia dalam trend. Dia duduk bawah MIC-BB. Kat sini dia naik sikit, dia jatuh balik. Sini baru dia start cross up. Yang cantik. So atas MIC-BB biar right dulu. Kalau bocor, dia start rebound naik atas MIC-BB, masuk balik. Kalau tak bocor, biar right. Layan trend. Layan. Mungkin dia boleh pergi sampai atas puncak 50 sen. Okay? Daily cantik lagi tu. Baru nak start. Time frame kecil nampak dia dah start overbought. Takut dia bukan buat salsa, tapi dia buat cut handle. Cut handle dia kena turun buat handle dulu. Baru dia start rebound. Mungkin kalau dia nak turun
Kalau dia nak turun ada pelang sawuk kat mana? Mungkin di sini 425 kah? Dia turun sampai situ, dia rebound kah? Kalau dia turun sampai sini jahat gila lah. Lepas tu kosong. Kenapa saya boleh turun sini? Ni nampak banyak kena-kena duk main teng-tang turun sini balik. Lepas tu sini banyak kena bermain kat area sini dan sini 425. So mungkin dia turun kat 425 dan dia terbang. So siapa yang tak masuk lagi boleh cari kat 425. Tapi kalau dia tak bocor, dia hanya bermain dekat 430, 440, 430, 440. Dia break up dengan volume masa tu tak overbought dah. Ni sekarang overbought masa tu dia turun sekejap, dia cross up balik, tak overbought, masuk kita ada peluang nak pergi sampai 50 sen, kita masuk lah. Kat sini tengok yang MACD lah, harga kata turun sampai kat MACD dan dia start cross up balik. Maksudnya masa dia turun tu dia akan menunduk kan. Line-line semua ni akan menunduk kan. Ni line banyak-banyak ni boleh tutup. Nak EMA berapa? Yang nak cepat tu pasal 5, 10, 20 saja dah lah. EMA 20, 21 ni tak payah. Yang ni untuk swing. Cumanya kalau dia duduk atas 3 ni, confirm counter dia dah start uptrend. Sekarang dia baru je melepasi SMA 200. So dia baru nak start uptrend. Dia punya 200 dia dekat 435. Kalau bocor 435 dia akan cari hak ni lah 20 dia tu 430. Seterusnya dia cari ada sini 420. Ini dia punya line EMA dia. EMA dia kat sini support EMA EMA 50 dengan 100 dah ada dekat 420. So mungkin dia turun 420 dan dia rebound. Kalau dia nak turun lah. Kalau dia tak turun, dia main-main sampai ni sentuh sini je lah. Sentuh MA20 je lah tu, right. Selagi tak bocor MA20, biar. Okay. Sedannya cantik. Daily cantik. Tempel kecil, ada peluang nak jatuh. Saya pak glamour. Boleh tak? Tengok sendiri kantor-kantor ni. Sebab dah lewat ni. Dah start. Nanti saya pun nak kena study sikit. Saya nak buat watchlist untuk saya. Saya pun nak merempit. Saya pun ada counter saya juga. Saya nak tengok. Masa nak siap-siap lah apa patut. Mandi apa semua. Okay. Tolong study sendiri ya. Tapi saya tunjuk cara nak study. Counter-counter ni semua ada potensi lah. Counter-counter ni semua ada potensi lah ni. Tapi GST ambil GBS momentum. Saya banyak. Mana? GBS momentum saya? Boleh cari tak nampak? Ni Tangko at time MGRC sedannya LNG Evolus Amico Jet PT Trans BS Inari Jetson NWP Widat. Ni ambil lah semua ni tadi buat watchlist sendiri. Mana yang satu yang naik, mana satu. Lepas tu yang ni katalah ini counter GBS momentum, ambil buat list. Mana satu yang bergerak boleh tumpang. Tapi dengan syarat lah dia tak overbought Kalau dah overbought sampai 80 RSI 70 tu nak masuk apa China-nya. Agak-agak lah. RSI 50 baru 50 60 tu okey lah, cantik, masuk je lah kan. Kalau dah ada dalam ni orang nak beli-beli, nampak tak tumpang. Macam tu je lah. Okey. Masa buat kajian macam tadi dia naik atas MACD ke benda dia cross up, dia duduk atas harga EMA 10 ke. Hampa guna apa? 7 cross up 21. Okey, 7 cross up 21 beli. Selagi mana candle duduk atas EMA 7, biar je. Tak bocor, biar je. Right saja. Kita pula lah guna EMA berapa ke, tak guna EMA, guna support resistance gancat apa, tak bocor support gancat, biar. Follow je. Kalau dah bocor, cabut. Masalah orang tak kerti nak exit plan, tak ada langsung. Kat Allah tak ada. Dah jatuh banyak baru saya boleh tahan lagi tak, harga ni boleh naik ke macam mana. Hampa tak ada reply ke masa nak beli tu. Nanti si bebe nanti tak belagak hari ni. Bukan masalah belagak, duit sendiri tak sayang ke nak biar macam tu, tak ada trading plan. Masuk buta-buta macam tu je. No lah. Kena ada ilmu jugalah. Kenalah faham kita masuk, apa yang kita risk perlu tanggung. Risiko dia apa? Buat bubuh duit kat sini. Fikir sendiri. Okay. Ini semua sajalah. Lepas tengok juga yang tengah rumour sekarang apa benda. Minyak, telur, ayam. Okay, itu saja. Kita jumpa lagi nanti. Kalau saya rajin saya buat lagi video. Lepas tu pergi kat Telegram kan borak saham. Lepas tu kan pernah dapatkan indikator. Ada berlambat dah saya indikator. Itu saya tambah atas permintaan dan
Sebab orang ni test macam-macam lah. Kita dah bagi yang ni, nak yang ni kan. Kita bagi yang tu, nak yang tu. Pasal sibuk tu banyaknya. Mana satu nak. Pilih sendiri, study sendiri. Video dah sedia. Ikutlah. Kita rasa mana rasa senang faham. Mana paling mudah faham, pakai yang tu. Okay. Okay, kita jumpa lagi. Lupa juga. Dia ada private support group. Ada juga GBS library untuk nota-nota dan juga video-video saham. Okay, semua tu boleh dapat dekat situ dengan harga RM100 sahaja. Bersama indicator screener semua lengkap lagi. Tu sebagai support jugalah. Okay, kita jadi semangat sikit lah. Kita buat-buat tu dapat juga duit kan. Tak adalah macam boleh guna duit tu untuk saya masuk kelas balik ke buat apa-apa lah. So itu satu tanda satu dapat benda. Okay, bukan pakai bagi duit sedekah saja-saja. Okay, RM100 tu. Orang kat luar sana pun jual 2 indikator je dah ada RM250. Screener saja dah RM250. Satu indikator main-main macam tu dah RM100. Saya bagi selonggok kot dengan macam-macam kan. Dengan support group apa benda library semua bagi RM100 saja. Okay. Siapa rasa nak beli, boleh cari saya kat Telegram Game Borak Saham @SyahidaFZ. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.